Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi murid-murid. Okey, apa khabar semua? Bertemu lagi kita pada minggu ini. Okey, sebelum tu, cuba lihat gambar apa ni? Okey, ini ialah gambar sungai. Agak-agak murid tahu tak hari ni kita nak belajar tentang apa? Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan gambar yang kita lihat sebentar tadi, iaitu gambar sungai. Okey, saya tahu murid-murid semua tahu apa itu sungai dan pernah pergi ke sungai. Okey, murid-murid tahu kan apa ini sungai? Okey, sungai itu ialah satu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu, maksudnya sumber air itu, menuju ke hilir, maksudnya masuk ke muara sungai. Okey, kalau macam kat tepi-tepi rumah kita tu, kita tak panggil sungai, kita panggil parit. Okey, air parit tu mengalir ke mana? Okey, ke sungai tadi. Maksud apa tadi? Sungai tu aliran yang besar. Okey, tidak seperti parit yang ada di depan rumah kita. Okey. Baiklah. Okey, kita masuk. Okey, hari ini ini dia yang kita akan pelajari. Okey, tema 5. Okey, sungaiku indah dan bersih. Okey, unit 13. Indahnya sungai kita. Okey, murid-murid tengok gambar. Okey, sama-sama tengok gambar. Okey, kalau berdasarkan gambar tu, murid-murid akan faham bahawa sungai itu ialah sesuatu yang penting kepada kehidupan manusia. Okey, kalau dalam gambar tu murid-murid boleh lihat, okey, ada orang sedang memancing. Jadi dekat situ kita tahu daripada sungai itu membantu manusia untuk mencari sumber makanan. Begitu juga dengan gambar yang di atas tu, di mana menjadi pusat penternakan ikan. Kalau macam kat Pahang tu, diternak ikan dekat sungai. Okey, ikan apa? Okey, ikan telepia dengan ikan patin. Maksudnya dia menternak menternak ikan dalam sangkar yang diletakkan di sungai. Okey, selain daripada itu, apa lagi kepentingannya? Okey, kalau macam kat negeri Sabah, negeri Sarawak, okey, diorang ni masih lagi menggunakan hikmat bot. Jadi laluan utamanya masih lagi sungai. Okey, selain itu juga sungai menjadi pusat apa? Rekreasi. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, iaitu mendengar dan bertutur. Okey, mari baca sama-sama dengan cikgu. Okey, sepetang di tepi sungai. Okey, Fatin, Izalia dan Hana bersiar-siar di tepi sungai sambil menikmati keindahan pemandangan di sekitarnya. Okey, kita baca perbualan mereka. Okey, lihat di sana, Hana, pelancong asing sedang bergambar di dataran tebing sungai itu. Ya, Izalia, ada bot pelancong di hujung sana. Okey, kita amat bertuah kerana mempunyai sungai yang cantik dan bersih. Orang ramai akan berasa seronok datang ke sini bersama-sama keluarga mereka. Okey, itu ialah perbualan antara Fatin, Izalia dan Hana yang sedang bersiar-siar di tepi sungai. Okey, kita lihat aktiviti. Okey, bagaimanakah caranya kita boleh menjaga keindahan sungai? Okey, cuba murid-murid fikirkan sejenak. Okey, macam mana caranya kita nak sentiasa pastikan sungai kita cantik? Okey, sungai ni adalah tanggungjawab kita bersama. Bukannya tanggungjawab orang tertentu. Jadi kita pun sebagai individu mempunyai peranan untuk memastikan sungai kita bersih. Okey, baiklah murid-murid,
Di sini cikgu terangkan. Okey, bagaimana caranya untuk memastikan sungai kita sentiasa bersih? Okay, yang pertama, sedari kecil, kita hendaklah mendidik kanak-kanak supaya mencintai alam sekitar. Okey, sebagai ibu bapa, daripada awal mesti terapkan nilai-nilai untuk mencintai alam sekitar kepada anak-anak mereka. Okey, yang kedua, pihak yang berkenaan, pihak berkuasa, mengadakan kempen sayangi sungai. Bagaimana caranya? Mungkin boleh membuat aktiviti gotong royong untuk memperindahkan sungai di Malaysia. Seterusnya yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang supaya tidak ada orang yang melakukan pencemaran terhadap sungai. Tidak kiralah individu ke ataupun kadang-kadang kilang-kilang dia buang sisa toksik ke dalam sungai. Jadi penguatkuasaan undang-undang boleh memberi kesedaran kepada mereka agar mereka tidak boleh membuat sesuka hati. Terusnya ialah membaik pulih sungai. Macam mana caranya? Kalau tengok sungai tu dah semak, pihak yang berkenaan membersihkan, mengurek, bersihkan rumput-rumput semak yang menutupi aliran sungai, supaya sungai akan terus mengalir dengan tiada gangguan. Di samping bagaimana nak pastikan sungai itu cantik, jadikan sungai itu pusat rekreasi. Contoh kalau macam kat Baik Sulong tu, kat tepi sungai tu dia ada buat apa? Jeti kecil, tempat senaman. Jadi kita boleh gunakan. Secara tak langsung, kita akan nampak sungai tu lebih terurus, cantik dan lebih kemas. Itu sungai. Seterusnya, itu ialah cara-cara bagaimana kita nak menjaga dan mencantikkan sungai. Seterusnya, kita akan pergi kenapa kita perlu memelihara sungai. Kita akan lihat satu persatu. Baiklah, yang pertama, murid, kenapa kita perlu pelihara sungai? Murid lihat, setengah masyarakat di Malaysia ni masih lagi menggunakan air sungai sebagai sumber air dalam kehidupan mereka. Dia tak macam kita. Kita sekarang ni dah moden, dah maju. Jadi kita gunakan air apa? Air paip. Ini di sesetengah tempat. Jadi sebab itulah penting kenapa kita perlu menjaga kebersihan sungai. Yang kedua, masih lagi ramai yang menjadikan sungai sebagai sumber pendapatan. Tengok nelayan tu dia mencari sesuap nasi dengan menangkap ikan di sungai. Jadi kita perlu bertanggungjawab memastikan sungai dalam keadaan bersih dan tidak tercemar. Dan akhir sekali, kenapa kita perlu pelihara sungai? Supaya hidupan di dalam sungai tidak pupus. Tengok gambar ni. Sekiranya berlaku pencemaran sungai, inilah yang akan berlaku. Hidupan di dalam sungai akan pupus. Ia sangat menakutkan. Kita sambung seterusnya. Membaca. Baca, kemudian cari makna perkataan yang berhuruf tebal. Kita baca lagi sama-sama murid. Kebun sayur Pak Abu. Semasa berada di Melaka, Hana dan Izalia berkenalan dengan Encik Lokman. Encik Lokman ialah sepupu Cikgu Najah
yang sedang mengusahakan ladang sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, kita baca perbualan. Okey, di samping itu murid-murid, lihat perkataan yang dihitamkan ya. Okey, mari kita baca sama-sama. Wah, luasnya ladang ini. Berapakah keluasannya, Pak Cik? Okay, keluasan ladang ini 12 ekar. Selain sayur-sayuran, Pak Cik juga menanam pelbagai jenis buah-buahan untuk dijual di pekan. Okay, subur semua tanaman di ladang ini ya. Bagaimanakah Pak Cik menjaga tanaman ini? Okay, pokok, buah-buahan dan sayur-sayuran ini dibaja mengikut jadual. Okay, selain itu, tanaman di sini mendapat bekalan air yang mencukupi. Sungai di sana merupakan sumber utama air di kawasan ini. Baiklah murid-murid, okey, berdasarkan gambar ni, kalau sebelum yang ni kita belajar, okey, air sungai okey membantu dalam sistem penternakan. Okey, dalam topik ni, okey, air sungai membantu dalam aktiviti pertanian. Okey, sebelum tu cikgu pun lupa. Okey, sungai okey untuk orang-orang yang cucuk tanam sawah padi pun menggunakan sungai sebagai sumber air untuk tanaman mereka. Kalau tak ada air, tadi kalau macam sawah padi tu dia tak ada air, maka tak hiduplah sawah padi. Okey, seterusnya kita lihat apa dia perkataan yang dihitamkan. Kita lihat daripada atas ya. Okey, perkataan yang pertama. Okeylah, ladang. Okey, yang kedua, menanam. Okey, yang ketiga, pekan. Yang keempat, subuh. Okey, dan yang terakhir, bekalan. Okey, apa tugas murid-murid hari ini? Okey, cari makna perkataan yang berhuruf tebal. Okey, kemudian bina ayat berdasarkan huruf-huruf yang berhuruf tebal tersebut. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, diharap murid-murid memahami tentang topik yang kita pelajari hari ini, iaitu tentang sungai, kepentingan sungai dalam kehidupan kita. Okey, di sini sahaja. Kita akan bertemu lagi pada hari Rabu. Okey, diharap murid-murid dapat siapkan tugasan yang diberi. Okey, terima kasih kerana menonton. Okay, bye.